Salam Malaysia Madani dan kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Sebelum itu, kita mungkin masih lagi sebenarnya berada dalam mood Hari Raya. Jadi kami juga mengambil kesempatan ini sekali lagi untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dan perkara yang sama juga lah saya tuju kepada tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio. Jadi selamat datang kepada yang berbahagia Dr. Ahmad Zaharuddin Sani Sabri, iaitu kolumnis dan juga penganalisis bebas yang sudah tidak asing lagi. Jadi selamat Hari Raya, Doktor. Selamat Raya Tuan Syarkawi. Minal aidil wal faizin. Semoga kita amalan-amalan kita di bulan puasa itu dapat diteruskan dan diterima oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Baik. Oh ya, topik yang menjadi pilihan kita hari ini di ruang bicara ialah ke arah Malaysia Madani lebih stabil. Dan ini macam saya katakan merupakan topik yang cukup menarik sebenarnya, dan kalau anda juga mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik ini, kami alu-alukan sebenarnya ada dua talian yang kami sediakan kepada anda di 0326979768 dan juga 0326979767. Baik, kita mulakan dulu Dr. Ahmad Zaharuddin sebelum kita bercakap lebih mendalam lagi tentang topik yang menjadi pilihan kita, ke arah Malaysia Madani lebih stabil. Mungkin menarik jugalah untuk mendapat pandangan ikhlas daripada Dr. Ahmad Zaharuddin sendirilah tentang penerimaan rakyat Malaysia sehingga kinilah bila kita bercakap tentang kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri. Bagaimana Doktor melihat? Dia patutnya mula-mula ni jangan bagi soalan panas dia sekali. Dia bagi soalan panas tu dia agak sukar dia nak jawab ni. Cuaca di luar dah cukup panas. Jangan bawa ke dalam tuan. Jadi yang pertama, bila kita sebut tentang penerimaan kerajaan Madani, bagi saya mudah. Benda baru, sesuatu benda yang baru agak sukar untuk kita menerima. Itu jelas, sifat manusia itu begitu. Kalau kita ditukar menu yang selamanya kita makan hari-hari, kita makan nasi, tiba-tiba diminta makan mi, terjejas juga selera kita kerana kebiasaan kita terhadap sesuatu perkara tersebut. Jadi sebagai manusia, menerima sesuatu yang baru memerlukan masa. Sama juga dalam proses. Kalau saya bagi analogi, boleh tak Tuan Syarkawi? Analogi cukup mudah. Dalam kehidupan kita, ibu kita mengandung 9 bulan 10 hari secara lumrahnya. Dalam proses 9 bulan 10 hari sebelum menjadi manusia itu, pelbagai pancaroba berlaku. Kalau seorang ibu mungkin ada morning sickness-nya, mungkin ada gangguan terhadap kandungannya tersebut, ada infection dan sebagainya. Tetapi ibu tetap cuba untuk memastikan kandungannya itu selamat, walaupun berlaku pelbagai masalah. Jadi bagi saya proses itu adalah satu perkara yang biasa. Proses untuk orang menerima tidak menerima itu adalah satu perkara yang biasa. Tuan Syarkawi sudah lebih daripada 40 tahun dalam bidang ini. Ada yang suka, ada yang tak suka. Betul. Tetapi adakah kita nak membiarkan perkara-perkara yang dianggap sebagai nyamuk di telinga itu mengganggu kehidupan kita? Kalau ada pepatah Melayu, Melayu saya orang putih berkatakan, you will not reach your destiny if every time the dog bark, you stop and throw the stone. Kita tidak akan sampai ke destiny kita kalau setiap kali anjing itu menyalak, kita berhenti dan kita baling batu supaya anjing itu senyap. Berlaku atau tidak? Kita berjalan lagi dengan anjing yang berbunyi. Yang kita nak ialah kita capai ke destiny kita. Betul. Destiny kita itu adalah satu objektif yang telah kita rencanakan. Tak mungkin sesuatu tak ada perancangan. Sama juga Madani ini juga ada perancangannya. Sepanjang jalan tersebut pasti akan ada yang berbunyi mengatakan, oh kenapa begini, oh kenapa begitu. Tetapi kalau kita berhenti di setiap perhentian untuk menjelaskan dan orang kata untuk orang memberi keyakinan kepada orang lain ataupun memuaskan hati orang lain, itu istilahnya memuaskan hati orang lain, jawapannya tidak mungkin. Jadi apa yang kita nak ialah kita nak sekarang berjalan sederap.
Kalau kita lihat perkataan madani itu sendiri, ramai orang kata pentafsiran berbagai. Saya punya pentafsiran saya sendiri. Madani bahasa Arabnya ketamadunan. Mencipta ketamadunan. Apa maksud mencipta ketamadunan ini? Mencipta ketamadunan maksudnya kita nak membina satu empire kita. Empire yang mana orang ingat Malaysia sebagai sebuah negara yang hebat. Kita nak jadikan Malaysia ini sebuah negara yang dikenang selama-lamanya. Itu madani. Tetapi apa yang nak kita kenang? Adakah kita nak kenang kerana ketirisan kewangan kita? Adakah kita nak dikenang sebagai orang yang paling kuat ambil rasuah? Tak. Kita nak dikenang sebagai sebuah negara yang mempunyai peraturan-peraturan yang mana rakyatnya boleh hidup aman dan memajukan dirinya. Dengan memajukan dirinya, setiap individu boleh memajukan orang lain. Kerana itu konsep madani itu bukan keseorangan. Ia adalah konsep berkelompok. Kalau kita nakkan kemajuan ini berlaku, yang pertama, betul, pasti ada kepincangan. Saya tak nafikan. Tapi kepincangan ini boleh diatasi atau tidak? Boleh. Dengan syarat kita menyalurkan dengan cara yang betul. Kalau kita tak bersetuju, contohlah, orang tak bersetuju dengan cara kita bercakap. Paling mudah ialah mengatakan, mungkin bicara naratif ini perlu mempunyai buskers untuk menghidupkan suasana. Kita memikirkan, punya masa atau tidak? Rasional atau tidak? Mengganggu atau tidak objektif penyampaian kita? Kalau kita merasakan ia mengganggu, mungkin tidak sesuai. Tapi kita mendengar. Ya, kita harus mendengar. Itu yang paling penting. Penerimaan akan berlaku apabila mula melihat kepada kejayaan. Saya nak petik daripada apa yang Doktor sebut di akhir tadi, bahawa penerimaan akan berlaku apabila kita dapat melihat kejayaan demi kejayaan. Penganjuran perhimpunan Malaysia Madani, terutamanya sempena dengan sambutan Hari Raya khususnya lah. Sambutan yang cukup hebat, sambutan yang mungkin di luar jangkaan sebenarnya, terutamanya apabila berlangsungnya perhimpunan ini ataupun himpunan Hari Raya ini di Alustar sebagai satu contoh yang baik, di Sabah juga sebagai satu contoh yang mungkin boleh kita kira sebagai satu sambutan yang hebat sebenarnya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memimpin kerajaan perpaduan. Setuju ataupun tidak? Bagi saya, politik, berkali-kali saya sebut, bukan sekadar perspektif. Politik juga matematik. Ya, ini jelas. Maksudnya bukan perspektif, termasuk juga matematik. Matematik itu adalah angka. Kehadiran itu adalah angka. Angka juga boleh menyebabkan berlakunya perspektif. Kerana perspektif itu membawa kepada matematik. Complicated juga bunyinya. Jadi maksudnya di sini ialah angka itu menterjemahkan bahawasanya sejauh mana sokongan rakyat terhadap kepimpinan yang sedia ada. Kalau kita lihat dalam surat khabar ke media-media sosial, semua orang memain angka sekarang ini. Sebagai contoh, rumah terbuka dilakukan oleh kerajaan negeri, nyatakan 50,000. Rumah terbuka dilakukan oleh seseorang itu, memberikan angka yang tertentu. Kerana apa? Mereka mendengar cakap saya. Kerana politik itu bukan sekadar perspektif, ia adalah matematik. Kerana mereka nak menunjukkan bahawasanya angka-angka inilah yang menunjukkan sebagai bukti bahawa mereka dapat sokongan. Bagi saya cukup mudah. Perspektif ini tidak boleh dijadikan sebagai ukuran. Kerana apa? Seperti mana yang saya cakap tadi. Dia dinilai berdasarkan kepada kejayaan. Kita harus ingat, di Malaysia ini, sepanjang kita pernah berbicara kat sini, ramai orang berada di atas pagar. Ramai orang lagi tidak tahu ke mana arah nak menyokong siapa. Selagi tidak boleh diterjemahkan dengan kejayaan-kejayaan, kita lupakan tentang matematik ini. Kerana apa yang sedia ada, mungkin orang boleh mengatakan mereka pergi ke rumah itu hanya kerana mendapat sagu hati. Mereka pergi ke rumah tersebut, rumah terbuka tersebut kerana arahan. Berapa ramai yang hadir ketika itu yang sebenar-benarnya hadir dan ingin berjumpa dengan pemimpin. Saya rasa istilah yang paling mudah, contoh yang paling mudah, saya tidak nak ambil pada rumah terbuka. Saya lebih suka ambil ketika sembahyang Jumaat. Kerana ketika itu mereka di sembahyang Jumaat, siapa yang diupah untuk pergi sembahyang Jumaat? Itu satu persoalan. Ketika selesai sembahyang Jumaat, berapa ramai yang sanggup menunggu untuk bersalam?
Kenapa menunggu untuk bersalam? Kenapa menunggu untuk mengambil gambar? Itu persoalan-persoalan yang harus ditanya. Itu adalah satu perterjemahan yang menunjukkan bahawasanya ada sifat-sifat suka kepada pemimpin. Kalau kita tak suka pada pemimpin tu, saya tak nak ambil gambar. Saya tak suka dengan Tuan Syarkawi pun daripada hari tu saya tak ambil gambar dengan Tuan Syarkawi. Menyampah orang katanya kan. Tapi kita ada usaha ke arah situ. Maka ini menunjukkan bahawasanya penerimaan berlaku atau tidak? Sudah mula menunjuk penerimaan tersebut. Kerana apa? Kerana rakyat sudah merasakan ada benih-benih kejayaan. Itu cukup penting. Apakah benih-benih kejayaan itu? Nanti kita bincang. Okey. Saya juga nak tanya pandangan Dr. Ahmad Zarudin jugalah. Barangkali doktor, kalau kita lihat, kita bercakap tentang ke arah Malaysia Madani yang lebih stabil. Bila kita cakap lebih stabil itu, ini bermaksud bahawa kerajaan perpaduan itu sendiri harus menjadi lebih kuat, lebih stabil, mungkin jauh lebih stabil, lebih kuat daripada apa yang dapat kita lihat secara kasar sekarang ini. Tetapi bagaimana doktor melihat, apakah gabungan parti-parti politik yang sama-sama mendukung kerajaan perpaduan ini mempunyai kekuatan ataupun semangat yang jitu ke arah mewujudkan satu kerajaan perpaduan dengan konsep Malaysia Madani yang betul-betul utuh? Bila kita sebut perkataan stabil ni, kita harus lihat balik apakah maksud stabil. Mungkin maksud stabil ini berjalan dengan lancar, tanpa berlaku gangguan ataupun tanpa berlaku, orang kata, error dalam perjalanan tersebut. Saya suka kepada analogi. Analogi cukup mudah. Sebuah kenderaan, untuk menunjukkan kestabilan pergerakan dia tersebut, dia memerlukan kepada 4 tayar. Ketika ini kerajaan perpaduan tu saya boleh anggap sebagai 4 tayar. Kita ada PH, kita ada UMNO dengan Barisan Nasional sebagai yang tunjang dia sekarang ini, kita ada di Gabungan Sarawak, kita ada Gabungan Sabah. 4 tayar tersebut. 4 tayar ini harus bergerak sederap. Maksudnya bersama-sama bergerak ke arah yang telah diimpikan. Tidak boleh terjadi kestabilan tersebut jika satu tayar bergerak ke depan, ada satu tayar bergerak ke belakang. Tidak mungkin berlaku kestabilan kerana tidak berlaku pergerakan di situ. Dan tidak mungkin berlaku kestabilan juga jika ada antara tayar-tayar tersebut yang lebih besar daripada tayar yang lain. Ini cukup penting. Kalau tayar saiz dia 17, ada tayar saiz 20, ada tayar saiz 14, ada saiz 13, berlaku atau tidak kestabilan tersebut? Maka tidak berlaku. Yang kita nak sekarang ini, sama-sama empat tayar itu faham situasi dan peranan mereka. Mereka tidak boleh mengatakan, tanpa aku, kenderaan ini tidak boleh bergerak. Dia harus ingat, kalau dia mengatakan parti itu keluar, tayar tersebut dicabut keluar, kenderaan itu tidak boleh bergerak, ada jawapan yang mengatakan keluarlah, kerana ada juga kenderaan yang mempunyai 3 tayar, masih boleh bergerak ke hadapan. Mereka yang keluar tersebut, adakah akan menjadi sesuatu yang lebih baik? Itu persoalannya, daripada mereka yang tayar-tayar yang tinggal tersebut. Kalau dia merasakan tayarnya lebih hebat daripada tayar-tayar yang lain, dan dia merasakan, saya nak keluar, saya rasa saya lebih hebat daripada anda semua, boleh atau tidak tayar yang keluar tersebut menjadi lebih baik daripada 3 tayar yang sedia ada? Sinikal, tapi saya rasa tuan boleh faham. Saya faham. Okey, kita nak beralih kepada sesuatu yang dikatakan mungkin akan memberi satu cabaran yang hebat sebenarnya kepada kerajaan perpaduan yang wujud sekarang ini. Ini melibatkan pilihan raya negeri di 6 negeri yang akan dijangka, yang mungkin akan berlangsung pada bulan Julai ataupun pada bulan Ogos nanti. Jadi ini juga dikatakan sebagai satu cabaran sebenarnya, terutamanya untuk melihat sejauh mana kekuatan kesefahaman di antara parti-parti, terutamanya PH dan juga UMNO dan Barisan Nasional sendiri bila kita bercakap di 6 negeri yang akan mengadakan pilihan raya negeri mereka. Pandangan doktor dalam persoalan ini? Nak tak nak, ke-6 negeri ini terpaksa melakukan pilihan raya pada tahun ini. Nak tak nak, sebenarnya kalau ikut pengiraan akhir Jun
terpaksa dibubarkan. So kalau akhir Jun dibubarkan, pilihan raya kemungkinan pada hujung Julai atau pada awal September. Itu satu benda yang tak boleh dinafikan. Tetap akan berlaku pada tahun ini. Persoalan yang timbul sekarang ini apabila berlaku kolasi yang baru, kombinasi yang baru. Tidak kira sama ada PH ataupun PN. PN juga ada gabungan-gabungan yang baru. PH sudah pastinya dengan kerajaan perpaduannya yang tercipta ketika ini. Maka timbul persoalan yang pertama. Untuk menghadapi pilihan raya ini, apakah mekanisme yang hendak dibawa? Adakah berbentuk perpaduan tersebut atau berdiri dengan parti sendiri? Sebenarnya ketika ini kita tak dengar lagi penjelasan secara tuntas. Kerajaan perpaduan bergerak bersama. Walaupun berbunyi ia berbincangan apa semua, tapi tidak pernah berdengar bahawasanya kami akan bergerak bersama. Tidak timbul lagi. Yang hanya kita dengar ketika ini, kalau di Kelantan mengatakan tidak akan menggunakan logo Perikatan Nasional. Hanya menggunakan logo PAS. Itu juga adalah satu orang kata seni politik masing-masing. Pada masa yang sama, adakah bermaksud di Kelantan itu kalau kita meletakkan logo Perikatan Nasional akan kalah? Kerana itu mereka merasakan harus letak logo PAS pun menjadi satu pemikiran. Itu satu. Tapi saya nak lontarkan perkara-perkara yang berbeza, Tuan Syahkawi. Sebagai contoh, ketika ini sedang berlaku proses jual beli permain. Maksudnya pemain-pemain yang ketika ini tidak mempunyai kontrak-kontrak tertentu, yang tidak terikat dengan pasukan-pasukan tertentu, ketika ini menjadi satu orang kata cuba dirapati oleh kepimpinan tertentu untuk mereka menyokong pasukan mereka, pasukan yang baru. Sebagai contoh, saya ambil mudah saja sebagai contoh supaya kita boleh buka sikit di sini. KJ secara terbuka juga mengumumkan akan bertanding, tapi tidak sebut lagi parti mana. Tan Sri Norma sudah menyebut akan bertanding dengan Perikatan Nasional. Terbaru Tan Sri Anwar Musa juga menyatakan akan bertanding, tapi kabarnya kalau bertanding di Kelantan pastinya dengan tiket PAS. Kita bicara dulu dengan Perikatan Nasional sebagai contoh. Kalau ditakdirkan Anwar Musa, Tan Sri Anwar Musa bertanding atas tiket PAS di Kelantan dan beliau menang di Kelantan, saya melontarkan satu persoalan sekarang. Siapa yang akan menjadi Menteri Besar di Kelantan selepas ini? Adakah PAS akan kekal dengan Menteri Besar yang sedia ada, ataupun terpaksa orang kata adjust sedikit kerana kredibiliti yang terdapat kepada Tan Sri Anwar Musa? Adakah ini akan membuatkan fraksi-fraksi baru dalam Perikatan Nasional tersebut? Jangan ingat, masuk pemain yang hebat dalam parti yang baru akan menyebabkan penyatuan. Tak. Ronaldo duduk Manchester United pun menjadi masalah. Dia hebat, dia hebat. Betul. Tapi untuk sebagai suatu pasukan mewujudkan fraksi-fraksi. Jadi perkara yang begini yang akan timbul. So sama juga persoalan yang saya sering timbulkan. Bagaimana pendirian PKR, DAP, Barisan Nasional? Adakah paling mudah contoh kita orang Penang, DAP akan menyerahkan beberapa kawasan mereka kepada MCA? Satu perkara yang cukup menarik, kerana kita tahu di Penang itu penerimaan terhadap MCA itu agak minimum. Adakah kerana persahabatan ini mereka akan menyerahkan kerusi tertentu kepada MCA, dan timbul pula persoalan sejauh mana rakyat boleh menerima dan menterjemahkan politik matematik tersebut. Politik matematik ini ialah pengiraan undi. Adakah ini risiko yang tertentu, risiko yang menyebabkan persahabatan yang akan membunuh kekuasaan? Okey. Menarik, kita nak sambung lagi apa ni Dr. Ahmad Zahrudin, tapi kita akan berehat dulu buat seketika. Tapi sebelum kita berehat, difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian kita sekarang ini. Datuk Gulam dari Sabah sudah pun ada di talian kami ketika ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kerajaan Madani saya tengok bermacam-macam daripada kerajaan yang terbaik Islam ini sampai ke pilihan raya. Ya. Jadi yang saya nak tanya, apa pendapat doktor berkenaan dengan Sabah yang kita nak memilih mandat baru?
Karena kita tidak mahu individu tu dibayar GST, dibalik dengan duit. Hanya dia yang cukup makan, rakyat menderita di bawah. So, adakah wajib diadakan pilihan negeri? Sabah ini sama-sama lah dengan 6 negeri di sebenarnya untuk mendapat baru. Itu satu. Ya. Yang kedua, kerajaan Madani ini cantik nama dia, cuma duit karansi kita tidak naik. Cantik nama duit karansi kita tidak naik. Daripada kemenangan yang pertama, duit kita cantik 4.20, 4.30. Sekarang sudah 4,5, 4,59 baru-baru satu duit dengan US dollar. Kita sama saja selesai pilihan raya dengan Filipina. Ya. Tapi Filipina dia sudah naik. Ketika itu RM7 100. Sekarang 7,5, RM8 sudah 100. Ya. Dia naik RM1 sudah. Kalaulah Madani sekarang ni naik RM1 duit kita, rakyat tidak akan jadi beban. Kerana telur ayam tidak lagi dipatikaikan, duit kita naik. Ya. Sekarang kehidupan rakyat semakin mudah. Okey. Nah, peruntukan itu tetap dibagi, tapi takkanlah peruntukannya hanya 2001 tahun. Ya. Buatlah macam Doha, Qatar, tiap-tiap bulan 10,000, 20,000, 30,000. Okey, kita tidak mampu. Kita miskin. Duit sejak kita kasih naik. Bayar hutang kita. Okey. Jangan banyak, 5%, 10%, 50 bilion, 100 bilion, sekurang-kurangnya. Lama, 5 tahun ini, satu panggang ini, kalaulah kita dapat 30 bilion, 300 bilion sehingga setengah triliun, hutang kita kurang, naik duit kita. Okey. Percaya saya tidak, potong jari saya. Kalau kita bayar hutang, duit kita akan naik, beban rakyat akan terpelihara. Okey. Sekian, terima kasih. Kita lihat bagaimana sabar, adakah patut diadakan pilihan raya. Okey. Apa ini memerlukan mandat baru. Sekian, Doktor, terima kasih. Okey. Terima kasih. Baik. Terima kasih apa ni Ratu Gulam dari Sabah. Okey, kita rehat dulu buat seketika dan kepada anda yang lain juga mungkin ada parangan-parangan yang ingin anda kongsikan bersama dengan kami. Jadi jangan lupa 0326979767 dan juga 0326979768 kami peruntukkan kepada anda untuk memanggil kami di Ruang Bicara. Kita rehat dan kembali semula sebentar lagi Ruang Bicara Bernama TV. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang ke arah Malaysia Madani lebih stabil. Baik, Doktor, sebelum kita menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita tadi, Datuk Gulam dari Sabah, saya juga nak dapat parangan. Hari ini pun ataupun semalam agaknya ada komen daripada Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, yang mengatakan bahawa BN dan juga PH tidak akan tergopoh-gapah dalam membincangkan tentang pembahagian kerusi untuk pilihan raya negeri di 6 negeri kali ini. Jadi apakah ini doktor melihat bahawa satu lagi strategi yang mungkin memerlukan satu pendekatan yang betul-betul kuat dan kukuh sebenarnya di antara Barisan Nasional dan juga PH itu sendiri? Betul, saya setuju dengan Tuan Syakawi. Ketika ini kalau kita lihat PH, BN secara dasarnya bergabung. Tetapi secara hakikatnya adakah mereka ini duduk dalam entiti yang satu? Itu persoalannya. Kalau sudah ada kenyataan berkata tidak gopoh-gapah, ada dua makna di sini. Merasakan pertama masa masih ada, perlu bertenang, kita duduk sama-sama, mungkin banyak kali perbincangan baru boleh terhasil. Ataupun maksudnya begini, agak sukar untuk mana-mana pihak untuk bersetuju antara satu sama lain. Saya tertarik dengan persoalan yang Tuan Syakawi katakan tadi. Kalaulah katakan Perikatan Nasional, Pakatan Harapan yang bertanding selama ini dengan logo merah mereka bergabung dengan Barisan Nasional dan Barisan Nasional ingin bersama dengan Pakatan Harapan bertanding di satu kawasan tersebut. Persoalan yang nombor satu yang kita selalu tanya, mereka akan gunakan logo apa? Adakah orang-orang Barisan Nasional sanggup menerima logo PH tersebut? Kalau mereka sanggup menerima, itu adalah satu pengorbanan yang cukup besar untuk Barisan Nasional. Kerana kita tahu ideologi masing-masing tidak sama. Adakah dengan penerimaan logo tersebut,
Maka saya lontarkan soalan nombor 2. Adakah selepas ini Barisan Nasional tidak lagi akan wujud kerana sudah menjadi dalam entiti Pakatan Harapan tersebut? Jadi itu antara yang benda yang mungkin harus mereka fikir. Mungkin ketika ni mereka tak fikir. Mereka hanya fikir, oh, kursi ni aku nak, kursi ni kena bagi kat dia ni, kursi ni kita boleh menang. Itu setakat ini. Tapi saya rasa persoalan yang paling utama ketika ini, logo apa? Kerana logo itu melambangkan diri kita. Kalau orang melihat Tuan Syakawi, orang kenal atas nama Tuan Syakawi tersebut, takkan tiba-tiba nak tukar nama ke orang lain. Apa perspektif orang terhadap Tuan selepas ini? Sama juga kepada saya. Takkan saya nak tukar nama saya dengan tubuh yang begini kepada nama lain? Apa maksudnya di sini? Adakah saya ingin menjadi orang baru? So, ini adalah satu orang kata benda yang perlu diperjelaskan dulu. Adakah akal umbi boleh menerima perkara ini? Kalau itu masalah yang doktor bangkitkan, antara pendekatan yang perlu difikirkan secara serius lah sekarang ini dalam rundingan pembahagian kerusi antara parti-parti dalam kerajaan perpaduan ini, apa yang perlu dilihat sebenarnya? Sebenarnya yang pertama, sebelum apa-apa, yang menjadi persoalan ialah kalau disebut tadi penerimaan dan sebagainya, kenapa tidak berlaku penerimaan secara total adalah kerana tidak jelas terhadap rakyat apa yang nak dibawa oleh kerajaan. Bila sudah terbentuk kerajaan perpaduan, saya rasa kita pernah berbincang perkara ini. Benda yang pertama yang harus dilaksanakan, kita tahu ketika pilihan raya, PH ada agenda mereka tersendiri, BN ada agenda dia sendiri, GPS dan sebagainya, JRS semua ada agenda mereka sendiri. Apabila bergabung dan terbentuk kerajaan ini, apakah yang mereka ingin bawa? Sehingga ke hari ini tak jelas. Kita tahu manifesto berbeza-beza. Dia nak perjuangkan ini, dia nak perjuangkan itu. Ketika ini rakyat ingin tahu apa yang nak dibawa. Kalau dia katakan contohlah janji-janji terdahulu, mungkin setengah orang mengata tak terpakai kerana ketika itu mereka berjanji kalau mereka terbentuk kerajaan dengan mereka sendiri tanpa ada bantuan yang lain, itu boleh terlaksana. Tetapi ketika ini berlaku perbezaan-perbezaan ideologi dan mereka ini semua berada dalam satu kereta. Ke arah mana yang nak dibawa kereta tersebut? Saya rasa benda yang pertama sebelum kita bincang perkara ini, sebenarnya kerajaan perpaduan harus menggariskan. Nombor 1, apa dia nak buat? Nombor 2, apa dia? Nombor 3, apa dia? Nombor 4, apa dia? Gabungkan manifesto-manifesto yang mereka rasakan rasional untuk sama-sama memperjuangkan. Ketika ini, orang akan mengatakan, dulu PKR mengatakan begini. Dulu Barisan Nasional mengatakan begini. Tapi di mana pertemuan persamaan tersebut tak wujud? Sebagai contoh, kita ambil balik contoh. Kalaulah kita ceritakan tentang ketirisan tersebut, ramai mengatakan ketirisan ini menyebabkan negara kita ke belakang. Apa yang kita laksanakan dalam manifesto kita ialah kita nak mengelakkan berlaku di ketirisan. Setuju, ramai orang setuju. Dan mungkin juga ini menjadi faktor pemangkin kepada kemenangan. Tetapi pada masa yang sama, terlaksana atau tidak selepas kemenangan tersebut. Dan mungkin selepas kemenangan itu, yang dijanjikan tidak mungkin dapat dilaksanakan kerana ada rakan dalam parti tersebut yang tidak bersetuju dengan kaedah tersebut. Jadi di mana titik pertemuan tersebut? Tidak ada. Bila tidak ada titik pertemuan, maka timbullah persoalan yang pertama tadi, soalan yang panas sekali tadi. Penerimaan. Jadi nasihat saya, kita boleh nasihat je, kita orang luar. Nasihat kita ialah pertama, tolong jelaskan dulu apakah dia hala tuju. Dah kita tahu hala tuju, baru rakyat jelas. Setelah berlaku gabungan, ini yang kita nak bawa. Okey, kita tolak tepi dahulu benda tu. Sekarang kita fikir pilihan raya negeri. Setelah bentuk kerajaan perpaduan, adakah mereka ini akan bertanding sendiri atau atas logo yang sama? Kalau kita lihat dahulu, ketika pilihan raya negeri Johor, ketika pilihan negeri Melaka, ketika itu gabungan itu cukup menarik. Kita ada Bersatu, kita ada PAS, kita ada Barisan Nasional sebenarnya. Tetapi ketiga-tiga mereka kebanyakannya menggunakan logo sendiri. Walaupun mereka itu adalah dalam satu kerajaan yang sama ketika dahulu. Jadi ini saja sudah memberikan satu persepsi yang berbeza kepada masyarakat kerana
katanya kerajaan. Tetapi kenapa berbeza-beza dalam kempen, dalam memberi maklumat, dalam memberi hala tuju? Kenapa berlaku perbezaan tersebut? Kalau PH nak belajar daripada situasi yang berlaku ketika dahulu, PH kena melakukan sesuatu. Adakah PH boleh sama-sama dengan BN dalam perjuangan negeri ini? Satu titik soal. Kalau boleh, sejauh mana kebolehan tersebut? Kita harus tahu bahawasanya akar umbi dalam Pakatan Harapan ni, kebanyakan orang kata tak belaga angin, Tuan Syakawi, tak belaga angin dengan yang parti-parti yang lain tersebut. Bila tidak belaga angin, saya ambil contoh paling mudah. Saya ulang, politik ini termasuk dalam matematik. Kalaulah dilantik, dipilih seseorang daripada parti yang mana tidak dipersetujui oleh akar umbi atau pengundi di kawasan tersebut, atas dasar persahabatan tersebut, sejauh mana mereka di akar umbi itu sanggup mengorbankan ideologi mereka yang selama ini mereka cerca tertentu itu terhadap seseorang individu yang dipilih oleh kepimpinan parti. Akhirnya persahabatan ini boleh membawa rebah kerana kita menjaga persahabatan. Kononnya dengan persahabatan ini untuk kita kekal bersama. Bila kita rebah, nak salah siapa pula? 5 tahun lagi akan boleh kita menentukan kembali. Maka secara tuntasnya juga mudah. Selesaikan dulu perkara dasar. Jangan fikir siapa calon. Kemudian calon ramai ada. Tuan Syakawi pun boleh jadi calon kat balik pulau. Tak ada masalah kat situ. Tapi masalahnya, apakah dasar perjuangan yang kita nak bawa? Harus ingat, sekali saya jawab sekali dengan Datuk Gulam. Datuk Gulam ni mungkin kenalan lama, dia teringat, dia tiba-tiba tertengok saya, dia tertelefon. Jawapan saya mudah. Kenapa Kerajaan Persekutuan begitu beria-ia dengan kempen di dalam kerajaan negeri? Kerana kerajaan negeri harus bergerak seiring dengan Kerajaan Persekutuan untuk mencipta kemajuan. Ya, betul. Kalau kerajaan negeri itu mempunyai, orang kata, hala tuju yang cukup berbeza, bagaimana untuk kita membentuk kemajuan tersebut? Sebagai contoh paling mudah, kita sekarang ini menggambarkan bahawasanya untuk maju kita memerlukan kepada pelabur-pelabur datang ke negara kita. Mana mungkin pelabur nak datang melabur kat negara kita kalau melihat kebobrokan yang berlaku di bawah? Kerajaan negeri dengan Kerajaan Persekutuan tidak mempunyai dasar-dasar yang sama. Mereka untuk melabur, membuka perusahaan, membuka kilang, perlukan kepada kelulusan kerajaan negeri. Yang bawa pula adalah Kerajaan Persekutuan. Ada je pula masalah-masalah di situ. Kerajaan negeri merasakan, tak nak lah. Sedangkan ideologi ni cantik. Bawa perusahaan di Malaysia supaya kita mencipta peluang-peluang pekerjaan untuk meningkatkan ekonomi. Tetapi bila berlaku konflik antara negeri dengan persekutuan, ke mana kita? Jadi, kembali kepada persoalan tadi, cukup penting sebenarnya untuk negeri dengan persekutuan ini mempunyai jalan yang seiringan. Kalau masing-masing mempunyai jalan tertentu, berlaku seperti sekarang. Dia mengata dia ni, dia mengata dia ni, dia ni mengata dia ni, akhirnya ke mana kita? Selama mana kita nak berpolitik? Selama mana kita nak marah orang? Selama mana kita mengatakan diri kita ni lebih hebat daripada orang lain, tetapi negara kita ni tetap ditangkuk lama. Saya rasa kadang-kadang saya kata cukup-cukuplah politik tu. Walaupun saya kerja saya penanganan politik. Cukup politik tu. Kerana perkataan yang saya selalu utarakan pada Tuan Syakawi mudah. Apa yang kita tinggalkan pada hari ini bukan untuk kita, Tuan Syakawi. Keturunan kita, anak cucu kita. Anak cucu kita akan melihat bagaimana keadaan negara yang kita tinggalkan. Kalau ketika ditinggalkan negara itu menyebabkan negara itu lebih susah, anak cucu kita lebih susah, pekerjaan tak ada, miskin dan sebagainya, dia nak salahkan siapa? Pasti dia salahkan datuk nenek dia. Dan ketika itu, bayangkan ketika kita berada di sekaratul maut atau berada dalam kubur, hari-hari mendapat makian daripada keturunan-keturunan kita, kerana mereka ini cukup kuat berpolitik menyebabkan negara tidak bergerak. Sanggup tak sanggup? Saya kembali pada Tuan Syakawi. Okey, kita berehat dulu buat kali terakhir dan kembali nanti. Ada lagi persoalan yang sempat saya kira untuk dikongsikan bersama dengan tetamu kita Dr. Ahmad Zaharuddin Sani Sabri. Kita masih lagi bercakap ke arah Malaysia Madani lebih stabil.
Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, terima kasih kerana anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Sesuatu yang juga saya nak dapatkan pandangan ikhlas daripada Dr. Ahmad Zahrudin. Ada juga ialah pandangan-pandangan politik di luar sana yang mengatakan bahawa mungkin dalam pilihan raya negeri di 6 negeri ini ada sesuatu yang mungkin menarik ataupun di luar jangkaan akan berlaku, terutamanya di negeri-negeri seperti Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Apakah mungkin apa yang dijangkakan, apa yang disebut-sebutkan, apa yang dimain-mainkan di kalangan pemerhati politik di luar sana, apakah ini akan menjadi realiti? Apakah kejutan akan berlaku di 3 negeri ini? Dia begini, saya nak buat cerita lain sikit boleh tak? Saya minta maaf dulu kepada mereka-mereka kalau terasa dengan ayat saya. Saya nak contohkan kepada kalau mereka yang ada masalah penglihatan. Dalam gambaran kita, orang yang mempunyai masalah penglihatan, apa yang dia nampak hanyalah warna hitam. Apa yang dalam gambaran kita. Tetapi bagaimana kita mengatakan dia nampak warna hitam, sedangkan dia tak pernah lihat warna hitam? Kalau dia pernah lihat warna putih, maka kita boleh kata dia tahu apa itu hitam. Jadi persoalannya sekarang ini, ketika ini, pengundi-pengundi kita, dia dah boleh lihat warna putih, dia dah boleh lihat warna hitam. Dia dah boleh membezakan mana satu putih, mana satu hitam, yang mana satu elok, mana satu yang tidak elok. Kerana putih dengan hitam ini, dia jelas. Dia bukan kelabu. Kalau dia campur, maka kelabu. Maka ketika itu kita rasa kita tak ada keputusan. Tetapi kalau sudah jelas mana putih, mana hitam, mana lebih baik, antara dalam hati kita memutuskan, maka itulah dia. Itu jawapan yang orang kata jawapan selamat. Jawapan tak selamat saya begini. Okey, sebelum Doktor memberi jawapan yang tak selamat, apa kata kalau kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Baha dari Kuala Lumpur. Difahamkan ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Baha. Waalaikumsalam Sakawi. Selamat Hari Raya. Apa khabar? Selamat Hari Raya. Sehat Sakawi ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Apa khabar tuan doktor kita ni, ahli panel malam ni yang baik. Okey, Sakawi, berkenaan malam ni punya tajuk Madani ni, apa yang saya lihat Sakawi sebagai rakyat biasa lah, dan juga orang politik biasa kat bawah ni kan, kita nampak yang kerajaan Madani ni nampak aja stabil di atas saja, di bawah ni belum stabil lagi Sakawi. Dan apabila kita tengok dari segi nak PRN negeri ni, yang nak memilih besok, nak mengundi adalah bukannya orang politik ataupun ahli-ahli politik di bawah ni yang sekarang ni pun tak tahu lagi hala tuju tu macam mana. Jadi sekarang ni saya nak tanyalah dengan pandangan doktor ni kan, kalaulah katalah kerajaan Madani ni besok PRN negeri-negeri ni dia orang tewas apa semua, apa yang akan berlaku pada kerajaan Madani ni, khususnya parti-parti politik orang Melayu ni. Dan nampak sekarang ni yang mana-mana yang dulunya adalah calon UMNO apa semua kan, jadi sekarang ni mereka pun dah berbalik arah apa semua kan. Jadi rakyat sebenarnya yang mereka impikan adalah kehidupan rakyat yang stabil dengan harga barang-barang asas keperluan yang senang didapati dan juga dengan harga yang boleh dimiliki oleh golongan di bawah ni, especially di 40 ke bawah ni. Jadi apa pandangan ahli panel lah kalau katalah PRN negeri ni kan, kerajaan Madani PH ni dan DN ni akan tumbang ataupun apa. Itu je pandangan saya. Okey. Menarik apa ni Baha dari Kuala Lumpur. Ini persoalan yang semakin menarik sebenarnya Dr. Ahmad Zahrudin. Jadi saya serahkanlah kepada anda. Terima kasih Tuan Baha. Tuan Baha ni peminat kita selalu ada sini. Betul. Terima kasih banyak. Idea apa orang kata lontaran soalan ini adalah soalan yang sering kita dengar. Berani atau tak berani nak jawab aja. Tapi saya rasa saya nak jawab. Yang pertama saya merasakan kalaulah kata berlaku, kita ambil mudah,
pengiraan mudah, ulang balik matematik politik kita. 6 negeri yang bertanding, katakanlah ke-6 itu jatuh kepada Perikatan Nasional. Maka bertentangan dengan Kerajaan Persekutuan. Apa akan terjadi pada Kerajaan Persekutuan? Kerajaan Persekutuan ketika itu kekal kerana kita sudah ada undang-undang anti lompat parti. Ya. Kalau kita tak ada undang-undang anti lompat parti, saya rasa kalau ke-6 negeri itu jatuh kepada kerajaan pembangkang, pastinya keesokan hari pun Kerajaan Persekutuan juga akan bertukar. Kerana ketika kalau dahulu itu maknanya siapa nak lompat boleh je, siapa nak beri sokongan apa aja boleh saja, tak timbul masalah kat situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kita beri senario yang kedua. Pembangkang juga menang ke-6 negeri tersebut, kita katakan Kerajaan Persekutuan kekal, tetapi kukuh atau tidak? Pastinya tidak kukuh, kerana pastinya mereka-mereka yang ketika ini hati mereka berada dalam kerajaan perpaduan, tetapi orang kata tidak sepenuh jiwa dan raga. Kalau ikut dalam senarai itu ada 12-15 orang yang tidak penuh jiwa dan raga dalam kerajaan perpaduan. Kalau melihat pada senario tersebut, mungkin mereka merasakan ini ada ruang dan peluang jika mereka melepaskan kedudukan mereka sebagai ahli parlimen di kawasan-kawasan tersebut dan bertanding kembali, dan kemungkinan besar untuk mereka menang atas tiket parti lain adalah cukup tinggi. Itu senario nombor 2. Jadi kita lihat pada senario nombor 3. Katakanlah juga ke-6 ini jatuh kepada pembangkang dan Kerajaan Persekutuan juga berbeza dengan kerajaan yang sedia ada. Maka berlakulah masalah dipanggil masalah ekonomi. Macam mana saya ceritakan tadi, di mana pelabur-pelabur mula merasakan konflik di sini kerana peraturan-peraturan yang berbeza antara kerajaan negeri dengan Kerajaan Persekutuan. Kita bukan hanya ada peraturan ekonomi, kalau kita lihat peraturan agama juga berbeza antara negeri dengan negeri. Kerana inilah orang kata asas kita ni goyah. Kalau daripada awal kita mengukuhkan negara kita lebih daripada 60 tahun dahulu terhadap asas-asas ini, kita rasa kita dah berjalan dengan elok. Ini yang harus dibetulkan dulu. Bagaimana kita nak selarikan antara Kerajaan Persekutuan dengan kerajaan negeri? Tidak lagi berlaku konflik kekuasaan antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Selagi berlaku konflik antara kerajaan negeri dengan persekutuan, inilah natijahnya. Saya melihat daripada perspektif yang berbeza, kerana saya melihat kita sayangkan negara ini dan kita nak negara ini ke arah yang lebih baik. Perubahan-perubahan ini, reformasi yang dijanjikan, reformasi politik pentadbiran yang telah dijanjikan, ini antara yang perlu dilihat. Kerana betulkan dulu, kalau kita punya asas ini goyah daripada dahulu, kenapa kita tak nak betulkan? Dan kita lihat apakah dia mekanisme bagaimana kita nak meletakkan kekuasaan kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan ini adalah selari. Okey, kita lihat senario nombor 4. Tadi kita mengatakan bahawasanya ada ke-6 negeri itu jatuh. Kita lihat pula senario nombor 4, ada negeri berpihak kepada pembangkang, ada negeri berpihak kepada kerajaan persekutuan. Maka apa yang terjadi? Pastinya berlaku perbezaan perbangunan di kawasan-kawasan tersebut. Pembangunan akan terencat di kawasan-kawasan yang mana pembangkang berada di situ. Ini tulisan saya. Saya mengatakan bahawasanya sebenarnya kalau kempen pilihan raya akan datang ini, apa yang akan dijual? Istilah saya dijual oleh orang-orang politik. Pastinya berkat agenda 3R. Apakah agenda 3R tersebut? Royal, Race and Religion. Cerita tentang raja-raja, cerita tentang bangsa, cerita tentang agama. Kerana pengundi di majoriti kawasan-kawasan di Pantai Timur contohnya adalah orang-orang Melayu. Apakah benda yang boleh dibeli oleh orang Melayu? 3R ni saja. Kalau nak diceritakan tentang kemajuan, saya rasa tak ada siapa nak dengar cerita kemajuan di setengah-setengah tempat, kerana bagi mereka kemajuan itu adalah tanggungjawab. Ada. Tak ada, tak apa. Tapi apa yang nak ialah tentang survival orang Melayu terhadap 3R ini. Boleh atau tidak kesultanan itu dikekalkan? Ini menjadi satu agenda mengatakan bahawasanya, kalau berlaku begini, kalau kita memilih orang ini, maka berlaku konflik antara Raja-Raja Melayu, kerana Raja Melayu akan tidak mendapat sokongan daripada kerajaan dan sebagainya. Cerita tentang konflik keagamaan ketika ini bercukup kuat, mengatakan bahawasanya agama itu tidak baik, agama ini tidak baik, dan menyebabkan berlaku konflik antara agama antara satu sama lain. Tentang bangsa, ketika ini pun banyak cerita tentang bangsa. Kenapa bangsa itu mendapat lebih daripada bangsa yang menjadi tuannya?
Ini yang menjadi 3 agenda utama. Tapi kalau ketiga-tiga agenda ini tidak dikawal, ketika ini bayangkan perasaan-perasaan yang dimainkan oleh orang-orang politik. Adakah akhirnya akan menyemarakkan, orang kata, api yang memang sudah ada dalam sekam tersebut? Adakah kita nak tiup api itu dan menyebabkan melakukan kemarakan api tersebut? Ataupun kita nak lakukan sesuatu bahawasanya kita kekalkan tentang ketuanan Melayu ini, tetapi jelas semua orang tahu, faham. Itu yang penting. Saya rasa hingga hari ini menjadi persoalan, saya ulang balik, yang menjadi masalah utama negara kita ialah advokasi, pemahaman. Kalaulah orang tak faham tentang cerita tentang hak-hak raja, hak orang Melayu, tentang agama, sampai kesudah kita akan membicarakan perkara tersebut. Kita betulkan dulu. Ini reformasi yang terdesak yang perlu dilaksanakan. Okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Doktor, tinggal lebih kurang 5 minit saja lagi masa. Dan kebetulan sekali doktor menyebut tentang reformasi. Dan kita lihat sekarang ini Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menekankan tentang beberapa perkara, beberapa reformasi yang ingin beliau lakukan apabila beliau menjadi pemimpin kepada kerajaan perpaduan ini. Janji-janji yang dibuat, pelaksanaan beberapa perkara yang sudah pun dilaksanakan ketika ini. Apakah ini satu indikasi memberi, seolah-olah ingin menunjukkan kepada kita bahawa kerajaan Malaysia Madani ini menuju ke arah kedudukan yang stabil? Saya terdengar promo yang Tuan Syakawi buat, menyatakan tentang walk the talk. Manusia ini kita berpegang pada prinsip. Tak ada prinsip dulu nama manusia itu. Kerana itu dalam peribahasa kita pun kita kata manusia berpegang kepada janji, lembu kita pegang pada tali. Janji itu adalah apa yang kita katakan kita nak laksanakan. Kalau kita berjanji, saya berjanji dengan Tuan Syakawi atau saya janji dengan penerbit hari ini, saya hadir pada hari ini. Kalau saya tidak hadir pada hari ini, saya bukan lagi manusia. Kerana saya telah menghilangkan sifat manusia saya. Ayat saya mungkin kasar, tetapi itulah dia. Kalau kita berjanji kita nak melaksanakan perubahan-perubahan tertentu, kenapa berlaku pula persoalan itu dahulu? Sekarang cerita lain. Mungkin saya boleh terima atas dasar itu janji dia berdasarkan kepada jika ia membentuk kerajaan secara sendiri. Tetapi perlu dijelaskan, adakah kerana disebabkan oleh ada gabungan-gabungan tertentu, maka dia memerlukan melakukan adjustment tersebut. Jadi ini yang saya nyatakan tadi, Tuan Syakawi. Saya kata sudah terbentuk kerajaan perpaduan, perlu ada garis panduan baru. Apakah dia? Apa yang nak dilaksanakan supaya rakyat jelas ini hala tuju negara. Bukan sekadar kita menceritakan Madani. Ya, saya setuju. Itu Madani menunjukkan inilah konsep pembawakan. Tetapi bila berlakunya gabungan antara parti-parti ini, apa yang nak dibawa? Apa yang keempat-empatnya bersetuju untuk memperjuangkan supaya rakyat boleh buat checklist. A nak buat ini, jalan, selesai. B nak buat ni, kita tanda kotak tersebut. C nak laksanakan ni, kita tandakan. Maka akhirnya KPI boleh terlaksana dan rakyat boleh lihat. Itulah saya cerita tadi. Kalau tidak dinampak kejayaan-kejayaan, bagaimana nak timbul persoalan tentang penerimaan? Okey, ada 2 minit lagi sebenarnya. Dr. Ahmad Zahrudin, dalam masa 2 minit ini mungkin ada suruhan dan juga harapan yang ingin anda kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita. Apa yang kita nak, rumah yang telah kita bina ini bukan sekadar rumah untuk kita tinggal. It's not just a house. Kita nak cipta home di mana kita selesa tinggal di dalamnya. Home yang kita nak ciptakan ini adalah mempunyai ciri-ciri tertentu. Saya ulang, kehidupan kita tak sama dengan masyarakat di barat.
kehidupan kita tak juga sama di masyarakat di timur. Kita nak hidup dalam acuan kita tersendiri, tetapi kita tak nak rumah kita ini bergoyang, ditolak, digoyak, dia ada ribut, ada sebagainya, maka dia sengit. Itu yang kita tak nak. Apa yang kita nak, penghuni-penghuni yang dalam rumah tersebut sama-sama mengimarahkan rumah tersebut, sama-sama membina, mengemas, mencantikkan, membesarkan, memperelokkan supaya timbul perkataan keselesaan untuk tinggal dalam rumah tersebut. Bila timbul keselesaan, barulah timbul perkataan harmoni di dalam rumah tersebut. Selesa dan harmoni akan membawa kepada kemajuan dalam rumah tersebut. Kita rasa aman, kita nak keluar bekerja kerana kita tahu kita akan balik dalam keadaan hati yang senang. Boleh atau tidak, rumah yang telah kita bina sekarang ini punyai keselesaan, punyai harmoni untuk kita menjana ekonomi. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Ahmad Zahrudin Sani Sabri kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Banyak lagi sebenarnya persoalan yang ingin saya kongsikan, tapi kita tunggulah bila semakin hampir nanti pilihan raya negeri akan diadakan. Mungkin masa itu kita mungkin akan dapat mengumpas lagi beberapa isu yang saya kira menarik. Tetapi apapun, kita harap apa yang ada ketika ini iaitu ke arah mewujudkan satu kerajaan Malaysia yang betul-betul bersifat madani itu akan dapat dilaksanakan seperti apa yang dijanjikan. Ini pun doktor sebut juga kerana akhirnya yang akan dituntut ialah janji-janji yang harus ditepati dan dilaksanakan. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa seperti biasalah ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.